حمدا حمدا لمن أنزل القرآن حمدا حمدا لمن أنزل القرآن على جميع الإنسان هدى لنا ورحمة هدى لنا ورحمة. Masya Allah. Macam mana dengan lagu tadi? Terkesima saya, termenung sekejap saya tu. Termenung Masya Allah. Sebab besar mesej dalam ayat, dalam lagu tu, lirik dalam lagu. Hamdan hamdan liman, pujian bagi Allah SWT kan. Hudan lana wa rahmatan, yang memberikan rahmat untuk kita semua. Melalui apa? Yang menurunkan Al-Quran. Hamdan hamdan liman anzal Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran. Masya Allah. Ini kita nak cerita bicara tentang apa? Tentang Al-Quran. Alhamdulillah Da'i, saya sekarang ni sudah pun berjinak-jinak untuk mendekati Al-Quran. Allah. Lagi-lagi kita sekarang ni kita nak kembali kepada Allah SWT. Lagi-lagi dalam dunia hiburan kan. Sebagai seorang penyanyi, kita nyanyi, hafal lirik dah boleh dah kan. Tiap-tiap hari kena bekerja untuk hafal lirik. Tapi dengan Quran ni maksudnya macam mana nak jadikan sahabat dengan Al-Quran, nak belajar untuk macam mana nak dapat baca dengan betul dan sebagainya kan. Tapi yang paling penting untuk minat untuk ada baca Quran tu. Apa permulaan trigger untuk macam Syahidan sendiri kan, dulu pelakon, penyanyi kan, penghibur juga. Allah. Transition tiba-tiba terasa macam nak dekati Quran tu sebab apa? Sebab kita tahu tak ada mujizat yang paling besar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Jadi bila saya rasa macam saya pun selalu berkonsider, dan saya banyak kecintaan saya dan jadi role model saya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara paling besar yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Tapi itulah ada masalah sikit ni. Apa tu masalah? Masalahnya adalah macam manalah, ialah kita nak belajar, kita kena tahu huruf dan belajar dia banyaklah kaedah dan sebagainya. Tapi bagi seorang maksudnya yang nak belajar Al-Quran, selalunya dia akan cari macam Quran yang boleh nampak terang, itu satu. Itu memang sebab apa? Bila tak tahu baca Quran ni, kalau Quran tu kecil, dia rasa macam kalau boleh nak besarkan lagi. Sebab apa? Nak tengok tu betul. Satu dah zoom kalau boleh satu huruf kan. Itu satu. Yang keduanya kan, bila kita nak baca Quran ni, kita nak belajar tajwid kan. Dulu kita rasa macam kalau baca Quran salah, nanti orang kata nanti berdosa macam tu. Jadi kita macam takut-takut pula. Rupanya kita sebab kena baca juga kan. Betul. So jadi macam itulah persoalannya bila nak belajar. Satunya nak tahu kalau Allah ada guideline macam tu, bukan hanya satu guru yang kita talaki, bahkan dari segi macam mushaf Al-Quran tu sendiri. Pertama sekali Syahidan, Nabi sebut dalam satu hadis, tanda Allah dah mula kasih dan sayang pada satu hamba, Allah bagi faqih fiddin, kecenderungan, kefahaman tentang agama. Bila Syahdan dan juga mungkin ada di luar sana yang ada kecenderungan, aku sebenarnya aku tak pandai baca Quran, tapi aku teringin nak baca Quran, aku teringin nak mula belajar baca Quran, itu tanda Allah dah sayang dah. Masya Allah. Cuma macam mana cara untuk kita ni, mungkin kaedah pemilihan apa yang kalau nak start baca Quran ni, Quran yang macam mana, kriteria yang kita kena pilih ni sebenarnya kan, yang memudahkan kita untuk pemula nak baca Quran. Yang pertama sekali, pastikan Al-Quran yang kita pilih tu Al-Quran yang ada juga tanda-tanda tajwid di dalamnya. Dan mungkin ada yang macam ada warna, so kita tahu ini Izzah Halki, ini Izzah Syafawi, ini tempat untuk berhenti. So dengan adanya tanda-tanda tajwid tu memudahkan pemula-pemula ni untuk nak mendekati Al-Quran. Bukan plain hitam je kan. So kadang-kadang kita pun blank, nak baca kat mana, nak berhenti kat mana dan sebagainya. Ada panduan dia. Yang kedua, pastikan Al-Quran yang kita baca ni juga ada terjemahan. Sebab apa? Sebab nak menambahkan kecintaan dan semangat kita untuk nak mendekati Quran. Sebab Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi juga untuk difahami. Jadi ala-ala baca Quran tu, ini maksudnya Allah nak pesan kat aku. Dan yang ketiga sekali, bukan semua Syahidan Al-Quran kat luar sana yang memenuhi kriteria daripada KDN.
Kementerian Dalam Negeri. Sebab tu kena cari Al-Quran yang ada dan disimak oleh KDN tu sendiri untuk menjamin terjemahannya ataupun dia punya tulisan hurufnya tepat untuk kita ni dapat baca Al-Quran dalam keadaan dah tenang, dah tak ada risau. Ini ada ubah-ubah sikit-sikit ke? Ini ada silap dan salah ke tak? Sebab dah disemak oleh pakar-pakar dan disahkan oleh KDN. Inilah persoalannya ni. Bila nak cerita ni memang ada pada orang-orang yang baru nak mendekati Al-Quran. Lagi-lagi macam saya ni lah, penyanyi macam saya ni kan. Kita pun tak pandai sangat kan. Jadi kita bila nak baca Quran tu memang betul. Orang selalu cakap, kita bukan hanya baca Quran je, tapi kena ni juga, kena tahulah tasmik lah dia punya makna dan sebagainya kan. Kena bertelaah lah juga maknanya. Kadang-kadang nak cari makna pun kita tak tahu. Itu lagi satu, berhenti kat mana. Ya Allah, ini yang membuatkan kadang-kadang kan langsung tak nak macam susah lah nak baca Quran. Ya, betul. Nak berhenti kat mana sebab nanti kalau berhenti nanti salah maksud. Itu lepas tu pula kita tak tengok Quran, tak tahu Quran mana yang betul. Kalau tak ada tadi dah disemak dan sebagainya, kita tak tahu Quran mana yang sepatutnya kita ambil. Betul. Soalannya, ada ke Quran macam ni? Soalan yang tepat. Sebab apa? Sebab sekarang ni memang ada sesuatu Al-Quran yang bukan saja ada 3 kriteria saya sebut tadi. Ada lebih kurang 35 kelebihan dan kriteria yang ada dalam Al-Quran, dalam satu Quran yang sama. Masya Allah. So saya nak perkenalkan pada Syahadan, ini Al-Quran yang saya maksudkan ni, Quran tajwid dan terjemahan Quran Al-Kamil, Waqaf dan Ibtidak. Tadi kan kau dah ada masalah nak berhenti kat mana? Nak baca nak berhenti kat mana? So kalau berhenti pula, masalah pula nak start balik kat mana? Nak sambung balik kat mana? So jangan risau, sebab dalam Al-Quran ni memang ada Waqaf dan Ibtidak. Maknanya ada satu ruangan warna ni, bila kita baca, ada tempat yang kita dah boleh berhenti kat sini untuk ambil nafas. Dan kita tahu dekat ayat mana kita boleh mulakan balik. Itu antara kelebihan yang ada dalam Al-Quran ini. Dan banyak lagi sebenarnya. Ni memang dah disahkan oleh KDN, dah disemak dan tadi kerisau untuk kita baca. Dan juga yang saya cerita tadi ada tajwid kan. Bukan sekadar ada tulisan warna tajwid, ada juga carta tajwid yang diselitkan dalam ni, so kita boleh rujuk. Ini hukumnya ni, ni kena dengar, ini kena jelas, ini kena berhenti. So ini antara perkara yang menarik. Dan tadi saya sebut pasal terjemahan kan, memang banyak dalam pasaran Al-Quran ke Al-Quran yang ada terjemahan. Tapi kadang-kadang perasan tak, kadang-kadang terjemahan tu kan kita tak faham pun. Dah terjemah tapi tetap tak faham. Sebab apa? Penggunaan ayat tu sendiri. Dan bestnya Al-Quran ni, terjemahannya menggunakan terjemahan bahasa Melayu moden. Yang telah pun yang diterjemahkan oleh kumpulan pensyarahan universiti dan disemak oleh tenaga pengajar yang pakar. Maknanya dia dah gunakan ayat yang tepat untuk kita ni sebagai orang biasa ni untuk faham. Ini maksudnya yang Allah maksudkan. Sebab bila berbeza maksud, sebab tu bahasa Arab untuk direct translation ni dimemerlukan kepakaran untuk nak translate. So ini antara kelebihan yang ada. Bukan sekadar tu je, antara kelebihan lah. Saya tengok bila saya pegang ni pun, rasa tak, cuba cara pegang, nampak tak agak macam ringan. Masya Allah tuan-tuan, ringan kan? Nampak macam tebal kan? Tapi ringan. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni digunakan bulky paper. Maksudnya ni paper yang kalau pernah tengok novel-novel yang tebal-tebal kan, kenapa ringan? Sebab dia menggunakan kertas bulky paper yang ringan dan juga anti silau. Sebab ada jenis-jenis kertas yang makin kita baca, kita akan makin silau dan makin penat mata. Ini kertas yang memang special dan istimewa, tak silau dan juga ringan untuk kita nak pegang dan baca. Sememangnya saya kalau tak silau pun, bila tak tahu baca, benda tu nampak kecil dan juga silau. Tapi yang ni dia dah siapkan. Masya Allah. Pegang pun kertas pun sedap. Betul. Dan jelas je. Tuan-tuan, memang ringan sebenarnya. Dan juga bukan tak kat situ je. Nampak tak? Ada warna-warni yang dibezakan. Betul. Ikut saya tengok lihat ada warna pink, ada warna hijau. Ni memang sebagai menarik lah. Kita nak baca pun ada semangat. Sebab tu kata Al-Quran ni sangat sesuai untuk pemula. Maknanya nak naikkan semangat, motivasi. Hari-hari terasa macam nak pegang Al-Quran ni. Masya Allah. Rasa macam sayangnya kalau aku tak pegang Al-Quran ni. Bila dah pegang, kita pun nak baca. Dekat sini juga yang menarik juga Syahadan, dalam Al-Quran ni ada terselit juga 2 perkara yang saya sangat suka. Pertama adalah dalam Al-Quran ini, bila kita baca Al-Quran, contohnya dalam surah Yusuf ayat 84, cerita tentang kesabaran, maka ada juga hadis yang dimasukkan dalam Quran. Masya Allah. Biasa Quran je lah, tapi ada juga hadis untuk menyokong ayat Al-Quran, untuk kita tambah lagi ilmu berkenaan dengan hadis. Dan setiap Al-Quran ni Syahadan, memang Allah turunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat. Dan
Setiap peringkat-peringkat diturunkan tu ada sebab-sebabnya. Kenapa ayat ni diturunkan? Kenapa surah Fatir diturunkan? Kenapa ayat 25 diturunkan? Semuanya ada sebab. Dan dalam Al-Quran ini ada asbabun nuzul. Sebab-sebab ayat ini diturunkan. Ada cerita dalam ni. So maknanya kita akan rasai satu penceritaan dalam Al-Quran, bukan hanya sekadar pembacaan. Itu yang menarik dalam Al-Quran yang dikeluarkan oleh Adi Azhar ni. Contohnya lagi kan, dalam Al-Quran sebenarnya ada banyak doa. Sangat banyak doa. Dan kadang-kadang apa yang kita doa ini lagi, dia adalah doa yang memang Allah sebut pun dalam Quran. So ada indeks doa. Contohnya kan, doa supaya kita ni bila ditimpa masalah nak baca apa. Doa diberikan kesabaran. Dan doa ni diambil, diekstrak daripada surah-surah dalam Quran. Siap tunjuk daripada surah mana, daripada ayat mana. Maknanya doa yang kita baca tu memang daripada Al-Quran. Masya Allah, lebih kurang ada 50. Ni saya pun dah boleh jawab dah. Ya, ada 114 doa. Dahsyat kan. So kita mungkin hafal beberapa doa. Contoh, Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, ataupun doa makan, Allahumma barik lana. Banyak lagi doa kita baca lagi ni. So ini doa yang dalam kita baca Quran, kita boleh juga hafal doa. Dalam kita hafal doa, ini rupanya sebab-sebab Al-Quran diturunkan. Jadi itulah dia antara kelebihan yang ada dalam Quran ni. Syahdan tengok apa? Tak, saya dari tadi saya tengok macam ada satu benda menarik kat sini. Ini satu lagi. Memang saya sengaja biarkan dia terkeluar nak bagi memang Syahdan tegur. Apa dia tali ni? Biasa kita baca Quran, dia ada satu tali ataupun tak ada tali langsung. Dan ini bukan takat ada 3 tali. Tali dia pun berwarna-warni. Ya, kalau saya lama punya. Macam mana? Biasalah. Konon-konon bulu ayam lah, selit itu ni. Letak kat dalam Quran kan. Okey. Kita akan stress tau kalau kita baca kan, lepas tu kita tak tahu berhenti dekat mana dah tutup. Memang macam tu. Nampak muka stres. So purpose 3 tali ni sebab apa? Sebab kita boleh pilih, kita buat pilihan kita sendiri. Contoh, ni tali untuk kita dah biasa baca Quran, nak berhenti dekat mana. Ini mungkin tali bila kita ni nak baca terjemahan, kita berhenti kat mana. Ataupun kat sini tempat di mana kita ni boleh nak hafal doa-doa ataupun ayat-ayat Al-Quran harian kita, nak menghafal. So kita dah boleh tanda dekat sini atas pilihan kita. So ini memang ada disediakan dalam Al-Quran ni sendiri. Ni yang kata 35 perkara dalam Quran ni. Ya, saya baru sebut sikit je. Itulah. Jadi macam mana saya nak tahu lagi? Okey, untuk tahu lagi kena dapatkan Al-Quran ni, sebab banyak lagi antara kelebihan-kelebihan yang ada dalam Al-Quran ni. Ni belum cerita lagi pasal tempat berhenti, kaedah Al-Mizan tu belum cerita lagi. Masya Allah. Ni banyak cerita ni. Untuk nak dapatkan Al-Quran ni, Syahdan dan juga tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan daripada ejen-ejen yang sah daripada Adi Azhar. Boleh klik link dekat bawah ni. Syahdan cuba klik tengok. Cuba klik. Saya klik sekarang. Saya dah rasa dah semangat ni nak baca Quran ni. Saya klik Klik. Jom. 1, 2. Al-Quran